rancangan tanah yang masih lagi gerai tu nama orang mati. 1 juta gerai tanah masih lagi nama orang mati. Maksudnya tak ada proses pengurusan pusaka, tak buat. 1 juta lebih. Kalau kita buat anggaran, kalau peta Malaysia ni, Johor, Negeri Sembilan, Melaka tu semua nama orang mati. No, yang luah jajah takluk orang mati ni. No. Okey. Kemudian kita lihat itu antara masalah pusaka di Malaysia. Begitu juga dengan masalah kita biasa duk dengar lah. Orang duk bergaduh, duk balah, ayah dengan anak boleh bergaduh, adik-beradik boleh tak tegur sampai 9 tahun disebabkan masalah harta pusaka. Benda ni tidak sunyi, biasa dalam masyarakat kita dah. Siapa ada juga siapa bunuh adik-beradik disebabkan berebut harta pusaka. Ni biasa terpapar dalam surat khabar. Lah ni tak boleh surat khabar lah ni dah. Okey, sebelum tu saya nak definisi apakah yang dimaksudkan dengan harta. Mungkin tuan-tuan bunyi tajuk rancang harta urus pusaka ni, ai ambo tak ada harta mana nak rancang lagi mana dak. Mungkin ada dalam fikiran tu terlitah gitu. Nak mari dengar kalau saya dengar ni. Tak. Terlitah gitu sebab kita tak faham apakah yang dimaksudkan dengan harta ni. Okey, definisi harta, sesuatu yang bernilai mengikut hukum syarak. Sesuatu yang bernilai mengikut hukum syarak itu dikatakan harta. Walaupun sekecil-kecil benda sehinggalah sebesar-besar benda. Hamba buat contoh. Hamba ada jubah ni. Jubah hamba ni tak mahal lah, tak sabar 100 riyal. Masa beli dulu. Banyak tahun dah pakai ni. Tapi kalau jual lah ni 50 tak ada orang nak beli je. Mungkin 10 riyal. Laku dah 10 riyal ada. Lelong. 10 riyal. Tapi ada nilai. Apabila jubah ni bernilai mengikut hukum syarak, maka jubah ni harta hamba. Piah mungkinlah 3 riyal. Laku dah. Apabila ada nilai, maka piah ni harta hamba. Pak cik ada baju gombel, ada kait plekat, ada kait kano, ada sejadah. Semua tu bernilai. Bernilai walaupun dengan jumlah yang sedikit. Apabila ada nilai mengikut hukum syarak, baju gombel, kait plekat, kait kano dan apa sahaja itu dikatakan harta. Harta tuan-tuan. Hak ada lah ni lah ada harta lah ni. Kalau ada cincin pula, tak, walaupun mata tu akik yang ambil, tak, tosa, ada je pun harga murah, tapi ada nilai. Apabila ada nilai, maka itu adalah harta tuan-tuan. Selipar Jepun luar, selipar Jepun hak pakai mari masjid tu, ada nilai tak? Nak tahu ada nilai tak ada nilai, nyo sahut demo lepas ni. Marah kita ya. Ada nilai lah tu. Apabila ada nilai, lipar Jepun tu adalah harta tuan-tuan. Tak kira sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda, apabila ada nilai mengikut hukum syarak, maka itu harta tuan-tuan. Takdirlah boleh duit judi 100,000. Ada orang judi boleh duit 100,000. Adakah itu dikatakan harta? Itu tidak dikatakan harta sebab tidak ada nilai mengikut hukum syarak. Walaupun 100,000, walaupun 200,000. Malah dia memberi mudarat kepada yang memiliki duit tersebut. Okey. Ni hak dalam slide ni hak besar-besar lah. Rumah, tanah, syarikat, ladang, perabot, duit tunai,
kereta, barang kemas, lembu, kobar, itik, ESB, saham, kasut, kain, hak boleh ngai lah. Ngai tak batai kain tu. Hak mai goh tu, batai goh tu. Harta tu. Bola goh tu pun ada nilai. Maka harta bola goh. Banyak yang nak sebut sini tak payah sebut lah tak. Kira mudah. Semua hak bernilai dikira harta. Harta ini milik orang hidup. Masa tua dia hidup, kita panggil harta. Tapi apabila tuannya meninggal dunia, semua harta tersebut daripada sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda bertukar status menjadi pusaka. Jangan ingat tanah saja ya pusaka ni. Tanah rumah tu memang sama telah nak bukan apa tu dah. Tapi benda lain yang daripada sekecil-kecil benda yang dimiliki oleh tuan dia, apabila tuannya meninggal dunia, harta tadi bertukar status menjadi pusaka. Ambo buat contoh lah. Biasa ambo pergi mana-mana, ambo buat contoh ni lah. Dan hak ni kalau ambo mari masjid mula-mula ambo baca slide ni lah. Kita ada banyak modul, tapi hak ni lah pertama kita bincang supaya asas biar jelas. Ya. Ambo buat contoh kalau orang puan. Orang puan sebelum dia kahwin kita panggil cik. Nah. Cik lah dah. Apabila sebelum dia kahwin kita panggil cik, status dia cik. Apabila dia ijab kabul kahwin, status dia bertukar cik kepada puan. Orang yang sama, cik tadi apabila dia sudah diijab kabul, status dia bertukar menjadi puan. Semasa cik tadi dia di bawah tanggungjawab bapanya. Tetapi setelah diijab kabul, bertukar status cik kepada puan, dia di bawah tanggungjawab suaminya. Begitu juga dengan harta. Masa tuan dia hidup, dia dipanggil harta. Apabila tuannya meninggal dunia, dia bertukar status menjadi pusaka. Apabila status pusaka, dia dimiliki oleh siapa? Si mati ke? Bukan. Dia dimiliki oleh waris si mati. Waris si mati memiliki harta pusaka. Siapa dia waris si mati ni? Waris si mati ni ada 5 yang utama. Yang keseluruhannya ada 25 orang, 25 golongan, 15 lelaki, 10 perempuan. Tetapi yang utamanya ada 5 orang, 5 golongan. Yang pertama, ibu si mati. Yang kedua, bapa si mati. Yang ketiga, pasangan si mati. Yang keempat, anak lelaki si mati. Yang kelima, anak perempuan. 5 golongan ini adalah waris yang utama dan layak mendapat harta pusaka mengikut qadar yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176. 5 golongan ini tidak dapat dihalang ataupun didinding daripada menerima harta pusaka. Dalam bahasa Kelantan, kok mana pun 5 golongan ni akan dapat harta pusaka si mati. Bapa si mati, ibu si mati, pasangan anak lelaki dan anak perempuan. Ada orang tanya juga, Ustaz, setahu hamba kalau ayah ada, kalau anak lelaki ada, ayah tak boleh. Ada juga. Ni mazhab tak betul lah ni. Sepatutnya tak kira anak lelaki ada, ayah pun akan dapat juga. Maksudnya 5 golongan ni kok ke mana akan dapat juga harta pusaka si mati mengikut qadar yang sudah ditentukan oleh Allah. Jelas tak insya-Allah. Kemudian buat contoh apabila suami seorang lelaki
Masa dia hidup dia ada RM50. Kira RM50 ni tak ada lolos. Hak ni ada harta. RM50. Masa hidup 100% milik dia. Milik katalah suami. 100% milik dia, 1% ataupun 100% milik suami. Tapi apabila dia meninggal dunia, dia mati, RM50 tadi yang dikatakan harta bertukar status menjadi pusaka. Apabila pusaka, maka 5 golongan berhak terhadap RM50 ni. Ayah dengan kadar RM8.33. 1/6 ayah akan dapat. Ibu sama juga RM8.33, 1/6. Anak lelaki dia panggil asabah, lebih 2 nisbah 1 dengan anak perempuan dengan RM18 Anak perempuan asabah 1 nisbah 2 dengan anak lelaki dengan kadar RM9.03. Kemudian isteri akan dapat RM6.25. Atas RM50 ni dibahagikan mengikut hukum faraid. Ni hak RM50. Kalau kereta pun sama juga, walaupun atas gerai kereta so nama je. Sepanjang ambo hidup ni, ambo tak jumpa lagi gerai kereta 2 nama. Ada jumpa ke tak? Sebab JPJ benar so nama atas so gerai. Kau ada jumpa hak 2-3 nama. Kalau gerai tanah tu ada lah apa, banyaklah jumpanya. Tapi gerai kereta, walaupun JPJ benar 1 nama sahaja, tapi pemilik kereta tu sama juga. Atas putih kereta 5 golongan ada berhak terhadap kereta tersebut. Kalau rumah pun sama, 5 golongan berhak atas rumah tersebut. Letaklah gapo, letak piah pun 5 golongan ada berhak atas piah tu. Kalau letak kain plekat 5 golongan atas berhak terhadap kain plekat tu. Cincin walaupun murah, akik Yaman ke, 5 golongan berhak atas sebentuk cincin tu. Selipar Jepun, 5 golongan juga berhak terhadap selipar Jepun tu. Hak kecil pun 5 juga, hak besar pun 5. Kemudian itu dari sudut harta pusaka. Macam mana kedudukan pembahagian harta pusaka secara ringkasnya lah. Secara ringkas. Okey, kemudian kita pergi pada perancangan pula. Macam mana kita nak buat perancangan, kita kena faham 3 perkataan ni. Faraid, wasiat, hibah. Untuk kita buat perancangan, kita kena faham betul-betul apakah yang dimaksudkan faraid, apakah yang dimaksudkan wasiat, apakah yang dimaksudkan dengan hibah. Okey, faraid ialah, kata mudah tak, ilmu nak bagi harta pusaka. Faraid ni ialah ilmu nak bagi harta pusaka. Ada yang dapat dalam ilmu faraid, ada yang dapat 1/2, ada dapat 1/3, ada dapat 1/4, ada dapat 1/6, ada dapat 1/8, ada dapat 2/3. Dan semua tu Allah tentukan dalam Al-Quran. Nanti tanya, apa pula kalau suami mati, isteri dapat 1/8? Isteri suami mati, ada anak, isteri dapat 1/8. Apa? Tak boleh nak royak lah. Benda ni Allah tetap dah dalam Al-Quran. Tak boleh nak tambah, tak boleh nak ubah. Kemudian ilmu faraid ni, kalau nak kira dalam pengurusan harta pusaka, dia hak ngelah sekali. Kalaulah si mati meninggal dunia, memang si mati meninggal dunia lah tak. Kalaulah berlaku kematian, mula-mula sekali pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ni bergantung siapa mati. Kalau suami mati, dia ambil daripada harta suami. Kalau isteri mati, tak boleh ambil daripada harta isteri, kena ambil daripada harta orang yang bertanggungjawab, orang yang menanggung kehidupan dia. Maksudnya ambil daripada harta suami. Kalau anak mati, ambil daripada harta bapa.
Kalau isteri mati, walaupun isteri jutawan, tak boleh ambil daripada harta dia. Kalau ambil daripada harta dia, terlibat dengan makan harta batil pula. Tamu pengurusan jenazah, cara ringkas hamba sebut. Kalau nak sebut ni pada malam ni lah. Yang kedua, hutang dengan Allah Ta'ala. Hutang dengan Allah Ta'ala ni banyaklah. Fidyah, nazar, kafarah dan sebagainya lah. Kemudian hutang dengan manusia. Selepas tu harta sempencarian. Lepas tu kalau ada wasiat, kena tunaikan wasiat. Last sekali baru dilaksanakan faraid. Last sekali. Kalulah bayar hutang semua sekali, tak ada dah duit. Tak ada dah faraidnya. Hak faraid ni ngelah sekali. Okey. Kemudian apa dia wasiat? Wasiat ialah pemberian harta kepada bukan waris tidak melebihi 1/3 selepas kematian pewasiat. Wasiat ialah pemberian harta kepada bukan waris tidak melebihi 1/3 selepas kematian pewasiat. Wasiat ini dibuat masa hidup. Wasiat dibuat masa hidup, dilaksanakan selepas mati. Berbeza dengan faraid. Faraid ni ditentukan siapa waris setelah berlaku kematian. Jangan masa hidup ni buat faraid dah. Tak kena lah tak. Ditentukan waris yang layak selepas berlaku kematian. Pukul 12 meninggal, pukul 12 1 saat, kita tentu siapa waris. Buat contoh, kalau berlaku ayah anak bawa kereta, anak duduk sebelah belakang mak. Anak bawa kereta, driver, ayah duduk sebelah, mak duduk belakang. Anak bawa, tiba-tiba berlaku kemalangan. Anak driver ni mati pukul 9. Ayah mak dia sebelah ni mati pukul 9 2 minit. Mak hak belakang mati pukul 9 5 minit. Maka ditentukan faraid anak yang layak ialah bapanya. Bapanya yang layak sebab bapanya meninggal selepas anak. Bapa tadi mewarisi, dapat harta pusaka anak dia 1/6. Ibu pun akan dapat harta anak dia 1/6. Berbeza kalau bapa mati dulu. Bapa mati pukul 9, anak mati 9:05 minit. Kalulah ada adik-beradik lelaki, maka bapa tadi yang mati, cucu tak boleh harta datuk dia, bapa dia ni. Berbeza. Maksudnya ditentukan faraid ini selepas berlaku kematian. Contoh juga, kalulah perempuan bersalin, ibu mati, anak mati, baby, tapi ibu mati pukul 10, anak mati pukul 10 1 minit. Ni bergantung laporan doktor lah. Kalau apabila ibu meninggal pukul 10, anak mati pukul 10 1 minit, anak mewarisi harta ibu. Kalau anak lelaki pula, dia asabah, dia lebih, dia ambil belakang hak lebih tu. Beza kalau anak mati dulu, ibu mati kemudian. Suami dengan ayah akan beza, akan dapat harta. Kalau 1 juta memang beratus ribu tekah. Berdasarkan siapa mati dulu. Ni contoh je lah. Maksudnya faraid ni ditentukan selepas berlaku kematian. Adapun wasiat ditentukan, wasiat dibuat masa hidup, dilaksanakan selepas meninggal. Itu wasiat. Wasiat definisi dia pemberian harta kepada bukan waris. Maksudnya buat wasiat ni boleh, kena buat wasiat kepada bukan waris. Tak boleh wasiat kepada waris. Siapa waris? Waris yang 5 tadi lah, yang berhak terhadap harta pusaka tadi. Maksudnya tak boleh wasiat kepada ibu, tak boleh wasiat kepada bapa, tak boleh wasiat pada isteri, tak boleh wasiat pada anak lelaki dan anak perempuan. Hadis Nabi, la wasiyata li warisin. Tak boleh wasiat kepada waris. Tapi
kalau buat juga. Buat contoh. Ayah panggil pak orang tu. Mari sini, duduk di belakang. Ayah nak buat wasiat ni. Ataupun ayah nak goyak. Ayah nak pesan. Biasa orang Kelantan goyak. Mari sini, ayah nak pesan ni. Duduk belakang pak orang anak ayah ni, jatuh belakang ni. Ayah nak pesan ni. Kalau ayah mati, ayat ni, kalau ayah mati, maksudnya dibuat masa hidup, dilaksana selepas mati. Kalau ayah mati, tanah ayah hak kubekhir tu, tepi Maidin tu, ambil kabelum. Ayah bagi. Kalau ayah mati, tanah ayah kubekhir tu ambil kabelum. Tanah ayah hak dalam bandar Kota Baru, hak gi Abengah. Tanah ayah hak duduk tepi sungai Kelantan tu, untuk hak nombor 3. Hak nombor 3 ni degil sikit, nakal sikit. Tanah ayah tepi sungai tu, bulan 12 tergelar air. Hak nombor 3 ni tak saya. Dia pergi hak tepi sungai. Hak nombor 4 ambil tapak rumah ni. Ayah bagi. Ayah buat wasiat kepada siapa? Kepada anak. Ayah buat wasiat kepada waris dia. Sedangkan definisi wasiat, pemberian harta kepada bukan waris, itu wasiat. Tapi ayah ni buat wasiat kepada anak dia. Sepatutnya tak boleh wasiat kepada anak. Ayah pesan, ayah goyak, ayah wasiat, samalah. Maksudnya kalau ayah mati, gini. Belum tolong tulis sikit ayah goyak tu. Takut tak ingat. Ayah belum pun ambil pen, ambil kertas tulis. Hak belum tu kubekhir. Hak Abengah Kota Baru, dalam mana Kota Baru. Hak nombor 3 ni tepi Sungai Kelantan. Hak nombor 4 tapak rumah. Hak bosu tapak rumah lah. Setuju? Setuju belakang ayah. Beres ayah. Hak nombor 3 pun beres juga. Tanda tangan sikit. Pakat tanda tangan belakang. Belum esok pergi mati stand. Kalau boleh cok Suruhanjaya Sopah pula sekali. Kemah. Panggil pak saudara mu 2 orang ni sebagai saksi. Panggil pak saudara. Dia dengar hak ayah pesan ni. Ada saksi mati stand cok Suruhanjaya Sopah tanda tangan lagi tak. Duduk 6 bulan mati ayah. Apabila ayah mati, sudah selirah sipai ke apa kan, Abang pun ajak dah adik-beradik ni. Ajak adik-beradik, kerana kita ni nak bagi harta pusaka ayah ni. Hak nombor 2 raya, Abang ke hari tu Abang ada tulis kertas. Ayah pesan hari tu, pergi ambil. Abang pergi unggah dalam bilik, ambil, ada kertas ni. Hak kita tanda tangan belakang. Beres tak? Hak bahasa poyak. Lah kita ikut hak ayah royak tu lah. Hak nombor 3 tak kata gapo. Nu duk mikir nu. Tapi sungai bulan 12 tak ada selai. Dia pun ini tidak adil. Tak setuju. Tak setuju. Apabila tak setuju, wasiat tersebut terbatal. Sebab asasnya wasiat kepada waris tak boleh. Tetapi kalau nak laksanakan juga, mesti semua waris bersetuju. Kalau adik-beradik setuju belakang 4 orang, kena tanya mak si mati, ayah si mati, pasangan si mati. Semua setuju, baru boleh laksanakan wasiat tersebut. Dilaksanakan wasiat tersebut disebabkan kuasa ataupun autoriti pada muafakat, bukan pada wasiat. Bukan apa dia panggil kuasa pada wasiat tu, disebabkan muafakat boleh laksanakan. Mau beri contoh nombor 2. Kalau mak mati, duit dalam tabung haji tu bagi sama banyak. Kalau duit dalam tabung haji 200,000 tu bagi sama banyak adik-beradik. Kalau ada 3 adik-beradik, 2 perempuan, seorang lelaki. Adik-beradik dengar belakang.
Dengar hak mak royak tu dah. Kalau mak mati, maksudnya wasiat dibuat masa hidup, dilaksanakan selepas meninggal. Kalau mak mati, duit 200,000 dalam tabung haji bagi sama banyak dengan adik-beradik. Beres mak, tak ada masalah. Duk 6 bulan mak mati. 6 bulan juga leh. Mak mati. Kalau sana sudah buat urusan gapo semua, buat urusan pusaka selesai gapo, waktu bil 200,000 dalam tabung haji. Apabila waktu bil 200,000, kalau pun bagilah. Hak mak besar saja tak. Maksudnya 200,000 bagi 3. Dekat-dekat dengan 70,000. Kan 70,000 kali 3 210 tak. Dekat-dekat 70,000 lah. Dekat-dekat 70,000. Kalau dia kalau ni dekat 70,000, hak nombor 2 pun dekat 70,000, hak nombor 3 pun dekat-dekat 70,000 juga. Hak jantan ni baru kereta kalau hak laki ustaz royak 2 bahagian. Kalau bagi sama banyak. Kalau royak kemak besar ke hari tu suruh bagi sama banyak. Tak kena kalau hak laki 2 bahagian. Lu bagi 3 gitu. Maksudnya hak laki nak juga bahagia dia dari sudut faraid. Maksudnya dalam wasiat ni ada waris tak setuju. Apabila ada waris tak setuju, maka wasiat tersebut terbatal. Wajib dibahagi mengikut hukum faraid. Kalau bahagi ikut hak mak royak, ada waris yang makan harta batil. Kak Long royak ngayo ni sakut Kak Long ni. Sakut Kak Long ni sebab mak duk bawah ni pesan ni. Lagu mana mak duk bawah ni? Mak tak dengar kata mak ni. Kak Long sakut kau sakak kau kalau menyalahi hukum syarak, terbatal wasiat tersebut. Tak boleh dilaksanakan, wajib dibahagikan mengikut hukum faraid. Walaupun ayah tadi mati stem cok sahaja supuh, ada saksi sekalipun bercanggah dengan hukum syarak, terbatal wasiat tersebut. Wajib dibahagikan mengikut hukum faraid. Kalau bagi juga sebagaimana hak wasiat tadi, makan harta batil. Tuan-tuan, makan harta batil ini, orang yang makan harta batil sembahyangnya tak akan diterima. Orang yang makan harta batil, Allah tak terima sembahyang dia. Sedangkan amalan yang mula-mula dihisab ialah as-salah. Amalan yang mula-mula dihitung oleh Allah ialah sembahyang. Kalau sembahyang tak terima, seluruh amalan-amalan yang lain Allah tak kelih sikit rabuk pun. Walau tuan-tuan sembahyang 5 waktu berjemaah, sembahyang sunat tak tinggal, pergi haji tiap-tiap tahun Mekah, puasa orang Isnin kami, segala amal kebajikan buat, mulai tak tinggal, tapi makan harta batil, Allah tak terima segala amal ibadat tuan-tuan. Dalam masalah pusaka memang perlu detail, perlu teliti, perlu halusi supaya kita tidak makan harta batil. Jelas tak tentang wasiat. Kemudian kalau nak bagi juga kepada anak, nak bagi juga pada waris, 2 kaedah. Sama ada tak buat apa-apa apabila meninggal, pergi pada faraid, faraid pun pergi pada waris juga. Ataupun nak buat perancangan, buat hibah. Hibah. Apa itu hibah? Hibah ialah, hibah ni pemberian ataupun anugerah. Kata mudah, bui. Bui masa hidup. Bui masa hidup kita panggil hibah. Hibah ni dibuat masa hidup, berkuat kuasa masa hidup. Semua ada dua jenis hibah. Hibah mutlak, hibah bersyarat. Hibah mutlak, hibah bersyarat. Dia jangan ingat hibah, apabila hibah, kalau tanah lah, hibah tanah tak jadi syarat tukar nama tak kira. Tak perlu isi baris 14A. Ada setengah orang apa mengajar di Bukit Marok 2-3 hari lepas, ada pak cik tu ya, mana boleh hibah, kena tukar nama lah baris 14A dah ya. Tak perlu nak isi tukar nama 14A tu atas tata cara sebagai pelengkap.
mengikut perundangan sivil. Tapi dari sudut syarak, hibah ni secara lisan pun sah. Asasnya secara lisan pun sah. Tapi apa kalau buat secara lisan, nak laksana susah. Sebab nama, contoh nama ayah bui tanah ke anak. Apabila buat secara lisan, tak ada dokumen, tak ada hitam putih, ayah mati, gerai tanah nama ayah. Nak proses pusaka tu, nak buktikan ayah bagi tu payah. Kalau ada saksi ni orang ni mati, masalah timbul. Kalau nak buat hibah, kena buat. Kalau tak buat hibah mutlak tukar nama tak kira, buat dokumen hibah, ataupun buat ada hitam putih lah. Hibah tak perlu tukar nama. Hibah ni cukup rukun, cukup syarat, sah hibah tersebut. Okey. Hibah maksud dia pemberian harta atas dasar kasih sayang kepada mana-mana pihak tanpa mengharapkan balasan. Rukun hibah ada pemberi, ada penerima, ada barang yang nak bagi, ada ijab kabul. 4 rukun hibah sempurna. 4 rukun, ada syarat luzum hibah. Syarat luzum ni penguasaan terhadap barang tersebut. Kalau amawi hibah kereta ke ustaz, amawi anak koci, dia panggil qabat, penguasaan terhadap barang tersebut. Apabila cukup rukun, cukup syarat, maka sahlah hibah tersebut. Tak perlu tukar nama atas gerai. Supaya orang nikah sia lah tak. Nikah sia sah ke tak? Cukup rukun nikah, cukup syarat, sah lah tak? Kau tak biasa. Tak berani nak koyak. Sah lah nikah sia tak? Tapi kalau mari di sini berigaklah. Muka tak ada siji. Cuma kita juga hibah. Cukup rukun, cukup syarat hibah, sahlah hibah ni. Jadi hibah ni ada 2, hibah mutlak, hibah bersyarat. Hibah mutlak ni, buat contoh, kalau ustaz, hibah tanah ke hamba mati, kalau hibah mutlak akan jadi pusaka pada waris hamba. Orang tina, anak-anak akan dapat harta. Tapi kalau hibah bersyarat, kalau ustaz hibah ke hamba meninggal, dia akan harta tu akan balik pada ustaz. Dia patah balik. Tu hibah bersyarat. Ini yang dibuat oleh ASB. ASB dia buat hibah bersyarat. Kalau pergi ASB Kota Baru, kalau nak hibah akaun ASB, duit contoh ada 100,000 dalam akaun ASB, nak hibah, ada duit boreh. Boreh tu hibah bersyarat. Maksudnya kalaulah kita hibah kepada anak perempuan kita meninggal dulu, dia patah balik pada kita. Beza dengan tabung haji. Kalau tuan-tuan pergi buat hibah di tabung haji, kalau kita hibah akaun tabung haji pada anak puan mati dulu. Hibah di tabung haji dia guna hibah mutlak. Anak puan mati, dia jadi harta pusaka. Bolehkah tok lelaki dia ke bolehkah anak-anak? Kita sebagai ayah boleh juga 1/4 bahagian. Tu beza pelaksanaan hibah mutlak dengan hibah bersyarat. Jadi tuan-tuan terpilihlah nak buat hak mana. Kalau tapak rumah duduk nak bagi anak, boleh buat hibah bersyarat lah. Kalau anak meninggal, patah balik kita. Kalau nak bagi pada anak umur 20 tahun, nak bagi tanah anak 20 tahun tak. Kalau tukar nama lalu, dia naik motor tak ada minyak, dia jual tanah kita. Tak. Jadi kalau kita buat hibah bersyarat, kalau anak meninggal, patah balik kita. Tapi kalau dia nak buat apa-apa pun, gerai tanah dia tak boleh buat apa-apa. Tu hibah mutlak dengan hibah bersyarat. Ambo ambil masa sikit lagi dah, sikit. Tak ada. Tak ada lain. Ada hal lain.
siapa yang perlu buat hibah ni? Ada 12 golongan yang perlu buat hibah. Yang kritikal perlu buat hibah 12 golongan. Kalau kita baca 12 golongan malam ni, pukul 12 lah kitanya. Cuma hang ambil contoh sebelum kita mai esok. Hang buat contoh golongan. Golongan ni ialah golongan yang ada rumah atas satu nama. Ini contoh hibah mutlak yang dibuat oleh Tubik dah ke? Okey, yang dibuat oleh Haji Kasim. Ini kisah yang berlaku pada Haji Kasim. Dia buat hibah mutlak pada anak dia. Isunya apabila dia buat hibah mutlak pada anak dia ni ada seorang suami yang businessman, gadah ke bank tanah dia ni. Gadah ke bank, tak boleh tebus, bisnes jatuh, jadi bank lelong tanah. Jadi Haji Kasim filekan kes ni ke mahkamah, dan hakim memutuskan supaya anak perempuan dia ni, seorang pensyarah di IPTA, menyarah kos duduk rumah, bayar rumah sewa Haji Kasim, bayar kos-kos lain lah. Ni sebab buat hibah mutlak. Maksudnya dia buat perancangan juga tapi tak kena cara. Ni sama juga. Okey, 12 golongan yang perlu pada hibah. Buat contoh pasangan yang mempunyai rumah atas satu nama, sama ada nama suami ataupun nama isteri. Okey, buat contoh rumah atas nama suami. Rumah atas nama suami meninggal. Ikut kajian orang putih, tok lelaki mati dulu. Orang lelaki mati dulu. Kajian dia lah, betul kata wallahu alam. Okey, suami meninggal, rumah milik suami dengan harga nilai rumah ni 500,000. Lagu mana pembahagian dia? Bapa akan dapat 1/6 dengan jumlah 83,000. Ibu dapat 1/6 dengan jumlah 83,000 juga. Anak lelaki akan dapat asabah 2 nisbah 1 dengan anak perempuan 180,000. Anak perempuan akan dapat 90,000. Isteri akan dapat 1/8 dengan kadar 62,000. Okey, dalam situasi gini, kalaulah isteri ingin memiliki rumah ni bersama dengan anak-anak dia hendaklah tebus hak bapa mertua dan ibu mertuanya sebanyak 196,000. Kalau isteri ingin memiliki rumah ni bersama dengan anak-anak dia kena tebus kepada bapa mertuanya dan ibu mertuanya sebanyak 196,000. Sekiranya ibu mertua dan bapa mertuanya tak tolak bahagia, kalau mak mertua dia royak, bahagian mak tu wi ke cucu-cucu mak lah. Bahagian tok tu wi ke cucu-cucu lah. Tak apalah gitu. Sesalah. Tapi kalau ikut kajian, daripada 20 kes pusaka, hanya 2 kes sahaja yang tolak bahagia. Tolak tak sih. 20 kes, hanya 2 kes sahaja yang tolak bahagia. Jadi kalaulah isteri tak mampu tebus bahagian bapa mertua dan ibu mertuanya, dan ibu mertuanya tidak tolak bahagia dia, maka nama bapa mertua dan ibu mertua akan masuk dalam geran tanah rumah ni. Maksudnya sebelum ni gerai tanah rumah ni atas satu nama saja, nama suami saja. Tapi disebabkan berlaku kematian, maka golongan yang berhak terhadap pusaka 5 golongan tadi akan masuk dalam gerai tanah rumah ni. Kalau isterinya tidak mampu tebus hak bapa mertua dan ibu mertuanya, dan ibu mertuanya tidak tolak bahagia, mak mertua, nama mak mertua dan bapa mertuanya akan masuk dalam gerai tanah rumah ni. Kalau mak mertuanya meninggal dunia, maka waris-waris ibu mertuanya akan masuk dalam geran tanah rumah ni.
Kalau bapa mertuanya meninggal dunia pula, maka waris-waris bapa mertuanya akan masuk dalam geran tanah rumah ni. Kalau waris bapa mertuanya meninggal dunia pula, maka waris pada waris bapa mertuanya akan masuk dalam geran tanah rumah ni. Sebab tu kita tulis sejuta gerai tanah masih nama orang mati. Mungkin tak ada buat apa lah, tak buat pengurusan pusaka dak. Sejuta gerai tanah masih nama orang mati. Mungkin gerai tanah tuan-tuan pun termasuk dalam gerai tanah yang masih orang mati lepas ni. Kalau tuan-tuan tak buat perancangan, hak nak buat perancangan macam mana? Solutionnya, hak mau nak royak malam ni merancang harta tu macam mana? Suami masa dia hidup ni, dia hibahkan rumah ni kepada anak-anak atau hibah kepada isteri. Apabila hibah, rumah yang dihibahkan terkeluar daripada harta pusaka. Apabila terkeluar daripada harta pusaka, tidak perlu difaraidkan. Hibah kepada anak, hibah ataupun hibah pada isteri. Kalau suami meninggal, maka rumah ni tidak perlu tidak menjadi harta pusaka. Dia tak perlu, tak tersesat. Hak masalah kena tebuh, kena tebuh kepada bapa mertua gini sebab tak ada perancangan. Tapi kalau buat perancangan awal-awal tak ada masalah. Tak. Ambo ada satu kes. Baru ni ambo ceramah di SUSM di dewan dia. Dalam selepas taklimat tu, ada seorang nurse bangun nak tanya soalan. Sambil tanya soalan tu, dia cerita perkongsian pengalaman dia dalam menyelesaikan harta pusaka suami dia. Suami dia meninggal masa dia pregnant. Selepas bersalin, pihak lawyer cadangkan dia keluar daripada rumah hak dia duduk bersama suami dia ni, sebab nak selesai masalah pusaka. Dia tak boleh nak tebuh hak bapa mertua dan ibu mertuanya, nak selesai juga kena jual tanah, jual rumah, bagi duit. Walaupun duduk rumah ni lama dah bersama dengan suami. Dengan menitiskan air mata, duduk cerita kepada dalam dewan tersebut. Saya senyap sunyi dewan. Ni kes real berlaku. Ada satu kes saya selesai saya urus pusaka di Kok Lanah. Seorang kak tu telefon saya pergi jumpa dia nak selesai urusan pusaka suami dia, seorang askar baru meninggal, bukan baru juga 6 bulan lepas pada tu. Sebelum tu ada tinggalnya rumah teres je. Kereta mutus putih, kereta wira mutus putih. Saya royak kira-kira kak kena bui bahagian bapa mertua dalam 30,000 lebih kurang. 30,000, 40,000 lebih kurang gitulah. Tak banyak. Tapi dia royak. Tapi saya royaklah. Sebelum tu kita minta lah supaya bapa mertua dan ibu mertua tolak bahagia dia, supaya kak boleh duduk dengan anak-anak rumah ni. Anak kecil lagi 5 orang. Dia royak saya, nak minta lagu mana ustaz? Masa arwah ni ada, saya balik rumah mak mertua saya. Mak mertua saya tak nampak saya. Tak nampak. Dia naik atas tangga, naik duduk atas rumah tu, duduk atas sofa. Mak mertua saya tak nampak saya. Maksudnya dia kahwin tak restu orang tua. Jadi masa arwah ni meninggal dalam 2-3 minggu, mak mertua mari minta duit pecing. Duit pecing ni bukan harta pusaka. Duit pencen terbitan, bukan harta pusaka. Tu pun mari minta. Bukan hak dia pun mari minta. Kalau tahu 20-30 ribu lah, turun tak tangga mari. Mari minta. Kok mana pun kena tebus. Sebab hak ibu dan bapa si mati. Kalau duduk, kena kira lah duit pencen terbitan ada 1,500. Duit pencen tu kena buat kira, bayar boleh-boleh lagi mana. Sebab rumah ni ada bahagia dia. Kalau tak boleh bayar, sewa lah. Sewa bahagia dia.
Jadi ada urusan selesai dengan bapa mertua ni. Jangan duduk makan harta batil gitu. Ni masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab ambuh hijau memang full time dalam pengurusan harta pusaka dan membuat perancangan. Okey tuan-tuan, hal ni ada 12 golongan, kita masuk segolongan saja. Jangan merasa sekadar itulah untuk kali ni. Kalau ada soalan kena tanya. Tak ada. Kalau tak ada kita berhenti sekatnya. Tadi ada dengan slide sebelumnya ada tunjuk apa ni baca jawab benar ke 72. Dia nak tanya 72 tu bagi mana? Hak 72 tadi. Okey, pembahagian hak duit tadi lah, contohnya hak duit tadi lah. Okey. Dia kaedah ilmu faraid lah, pengiraan ilmu faraid. Biasanya kalau okey. Biasa kalau bapak ni dia dapat 1/6, ibu 1/6, anak lelaki asobah, isteri 1/8 kalau ada anak, kalau si mati ada anak. Jadi cuma kita nak sama, nak kira. Ni kaedah pengiraan ilmu faraid lah. Dia sama pembawah. GSTK kalau ngaji darjah 3 dulu. Gabungan sepunya terkecil tak? Tu. Kita ngaji tu cara pengiraan ilmu faraid. Jadi dia sama bawah tu dia tubik lah. Ni kena ngaji suku lah ni masalah ni. Gitu dah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.